kepada soalan, saya nak tanya satu situasi ni memang banyak dalam zaman ni kan. Situasi ni macam ni Zat. Seorang ni si siapa? Si Syahir. Siapa tak ada nama kat sini? Si Ali ada? Tak ada. Si Ali ni dia tak apa. Si Ali dia dibesarkan daripada keluarga mak ayah dia ustazah. Mak ayah dia pun belajar pondok ke apa kan. Lepas tu memang ada background Islam lah. Sekolah pun sekolah agama. Tapi bila dia keluar je, dia lihat dunia. Contohnya dia pergi universiti ke, dia pergi bekerja, dia tengok orang-orang yang tak ada background Islam lebih berjaya daripada orang. Kalau macam student tu tengok, budak ni tak baca Quran, tak semayang, benda semua, dapat je straight A kan. Kalau dekat kerja pula, orang ni Cina kan, Islam, langsung tak, bukan orang Islam pun kan. Dia boleh berjaya lebih daripada aku. Padahal aku tiap hari semayang, tiap hari baca Quran, minta doa, dia lagi berjaya kan. Tapi macam mana Ustaz? Daripada mungkin yang si Ali ni, dia akan terfikir, aku rasa lebih baik aku jadi macam diorang. Mungkin lagi berjaya kan, tak payah mendekati Allah pun. Macam diorang pun tak mendekati Allah, diorang lagi berjaya. So, itu kot rahsia dia. Macam mana Ustaz nak mengelakkan daripada berlakunya situasi macam ni? InsyaAllah. Baik, terima kasih moderator. Jiwa kosong ni sebenarnya, dengar baik-baik, jiwa kosong ni ialah tiada Tuhan dekat dia. Tuhan tak ada. Maksudnya Allah tak ada dekat dia. Itu jiwa kosong. Tak ada agama kat dia. Itu jiwa kosong. Iman ibu dan ayah tidak boleh diwarisi kepada anak. Kan? Lagu dia tu. Apa lagu dia? Iman tak dapat diwarisi. Sambung. Dari seorang ayah yang bertakwa. Saya sambung tu je lah. Ia tak dapat dijual beli. Lagi? Walau apapun caranya jual mendaki gunung yang tinggi. Message ni dulu kan tahu puas apa. Baik, tak boleh diwarisi. Jadi anak-anak yang walaupun mak bapa dia ustaz, jiwa dia itu tidak akan dapat diwarisi dengan mak bapak dia tuan guru ke pakar hadis ke pakar Quran ke, tidak boleh. Allah Ta'ala yang akan memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki, bukan mak bapak dia. Mak bapak dia telah besarkan dia dengan ilmu agama seperti mana Saudara Akmal tadi, kan? Tapi Alhamdulillah Saudara Akmal tak jadi jahat. Tak jahat. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Nampak? Jadi orang yang macam ni tadi, pertama sekali saya pesan, apabila dia keluar daripada mak ayah dia, pertama sekali setiap perkara tu tadi mesti ada Allah dekat dia. Apabila dia nak buat sesuatu mesti bismillah dulu, bismillah. Sesiapa yang tak baca bismillah dalam sehari dia buat kerja, terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti bismillah. Bangun dia ingat Allah, alhamdulillah. Jalan gerak dia bismillah. Apa saja ada gangguan mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Elak daripada gangguan syaitan. Nak buka Facebook, Twitter, Instagram yang tak apa-apa ni, mesti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya tidak kita klik benda-benda yang mengarut-ngarut ni. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita minta kepada anak-anak remaja baik, jiwa kosong penuhkanlah macam budak kecil. Ingat ya, budak kecil setahun sampai 5 tahun, jiwa dia itu kosong, dipenuhi dengan main. Dia tak boleh pada lain, mesti main.
Kita tak boleh belajar PhD, tak boleh. Tak boleh kita hantar 1-5 tahun, kita suruh belajar dia pergi ke sekolah rendah. Tak boleh, jiwa dia yang kosong, diksi dengan main. Masuk darjah 1 sampai darjah 6, jiwa dia kosong, diisi dengan belajar saja. Inilah dia punya rentetan peristiwa kehidupan. Kena sabar sikit. Masuk sekolah menengah, kata 1 sampai kata 5, kerja yang belajar. Inilah waktu jiwa yang bercelaru. Teruk. Nak bercinta lah, apalah, nak berkapal, nak apa, nak dating, tu semua akan berlaku bagi yang jiwa kosong. Sebab setan dah masuk. Apabila masuk ke universiti, waktu inilah dia kenal diri dia. Baik, ingat baik. Siapa yang belajar ilmu agama sehingga akhir hayat, baru dia kenal siapa diri dia. Dia kenal siapa diri dia. Apabila dia tak mengaji ilmu, maka dia tak kenal siapa diri dia. Itu sebabnya, waktu sekarang lah kita semua, bila ada pengajian ilmu, kena datang. Nampak? Tengok ya, orang kafir berjaya, dapat berjaya, semua dah gaji besar. Dia hanya kaya dekat dunia je, akhirat tak dapat apa. Tak kisah pun orang Melayu Islam yang tak berjaya, tapi tetap pergi surau, tetap pergi masjid, ingat pada Allah Ta'ala. Mungkin dekat dunia tak berjaya, akhirat Allah bagi dia syurga. Tengok, malangnya nak bagi tahu, kita kadang-kadang terpesona dengan mereka. Mereka tak baca Quran pun berjaya, kita baca tak berjaya. Itulah ujian kepada kita. Sabar ke tidak? Faham tak? Dia dapat 8A, tapi tudung buka. Kita pakai tudung, tak dapat 8A. Macam mana ni? Dia tak pakai tudung 8A, Allah bagi dia rezeki juga. Walaupun dia tak pakai tudung, Allah bagi rezeki. Cuma tengok ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penurun lagi Maha Penyayang. Allah murah bagi dia 8A walaupun tak pakai tudung. Kita pakai tudung tak dapat, Allah uji, kenapa tak dapat? Ini ujian Allah pada kita semua. Nampak? Apa itu sebab bila keluar dari mak ayah kalau dia tak percaya kat kita, dia asyik mengenangkan anak aku ni macam mana ya, dia tak percaya, kita kat sini kemungkinan kita jadi rosak. Mak ayah kat rumah, dia mesti percaya dan lepaskan anak dan yakin. Mak ayah mesti tawakal. Masalahnya mak ayah tak ada dalam ni. Kalau ada dia dengar, dia mesti tawakal. Aku serahkan kepada Allah Ta'ala, anakku keluar ke KKTM, MJI, benda semua ni, kan? Susah sebut. Dia kena tawakal kepada Allah dan doa kepada Allah. Anak dia anak yang berada di jauh. Kita pula doa pada Allah. Doa kita, bab kata ulama, nak dapat 10 akan datang punya hasil, doa sekarang, minta sekarang. Macam saya, contoh saya je lah, boleh tak payahlah. Kita minta, ya Allah, dari kecil orang, ya Allah, aku minta kahwin umur 25 tahun. Ya Allah, supaya aku kahwin awal, Allah bagi zuriat yang awal. Okey, baik. Bila doa tu 10 tahun yang lalu, umur saya 15 tahun. Doa. Ya Allah, tak nak orang Kelantan, ya Allah. Ya Allah, tak nak orang Kelantan. Saya sebut sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Saya tak nak orang Kelantan sebab jauh dari kampung. Dapat orang di Sembilan. Sekarang dah doa dah, ya Allah, minta ya Allah supaya hati aku ini, ya Allah, sebab Allah bizikrillah tatma'innal qulub. Dengan ingat Allah, maka hati tenang. Dengan tenang tu, ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, supaya aku nanti dapat kerja besar, ya Allah, dapat kereta besar. Sekarang dah minta, jangan minta bila kita nak dapat. Minta sekarang. Ya Allah, kalau bapak saya, ya Allah, waktu dia agak muda kot, mungkin doa, ya Allah, bagi anak aku ni dapat kerja baik, ya Allah. Doa ayah dan mak lah yang menyebabkan asbab dia anak-anak boleh jadi sekarang. Mak bapak pergi doa, Masya Allah, doa ayah lebih makbul daripada mak. Kenapa? Sebab ayah ni perangnya kadang-kadang tak apa-apa. Mak ni memang doa dia Allah terima sebab dia baik. Dia cara keluar rumah, tu doa mak ni makbul. Tapi ayah, apabila dia macam-macam perang, ayah tahulah keluar rumah balik malam, kadang-kadang nak marah saja. Kadang-kadang ayah, kita takut dengan ayah kan, dengan mak tak takut. Tapi ayah kalau dia doa dengan ikhlas, walaupun kita dengan ayah tak suka sangat, ya ni gagang sangat, nampak? Dia doa boleh 3 kali makbul dia mak tahu. Mak memanglah makbul sebab mak baik kan, sebab dia mengeluarkan kita, ayah tak keluarkan kita. Nampak? Ayah buat saja, tak ada salah.
Jadi saya nak pesan pada malam untuk saya dan awak semua ni, sekarang jiwa yang kosong pertama kali isikan dengan apa saja supaya tak kosong. Bila bangun tidur, ingat bangun tidur kita dah terikat 3 ni, nampak? Jadi jiwa kita ni sedang diikat waktu tidur 1, 2, 3. Ingat tu Nabi sebut, bila kita bangun tak sebut apa-apa, tak terbuka, tu yang jiwa kita jadi bengkak saja. Bangun saja alhamdulillah terbuka 1. Nampak Nabi ajar jiwa kita supaya jangan kosong. Alhamdulillah, pergi bilik air walaupun berat tu sebab belum buka yang kedua. Itu ujian. Nanti kita bangun berat, ya Allah, bangun pukul 6.30. Bangun Allah 6.30 subuh pukul 5.45 baru 6.30. Tak apalah, bangun. Tak sebut alhamdulillah. Dia pukul 6.30. Okey. Tumbang, tumbang. 7. Tak sebut alhamdulillah, nampak? Jiwa dia ketat. Tak ketat kan? Ketat mantap. Tu susah kan? Sebab tak sebut alhamdulillah. Bangun saja alhamdulillah. Nampak? Walaupun bawah ni ketat. Tu yang pergi bilik air tu boyong payah. Sebab apa? Ya Allah, itu ujian. Sampai bilik air, mandi, bila ambil wudu, terbuka 1. Nampak? Kita keluar. Nampak kan? Betul tak? Sebab tak ada wudu. Nampak? Bila kita pergi melangkah sembahyang subuh, Assalamualaikum, baru terbuka. Jiwa kita yang kosong tadi telah diisi oleh 3. Pertama, alhamdulillah, masuk. 2, wudu masuk. 3, subuh masuk. Pagi bila dah penuh, Allah jaga sampai ke isyak, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya nak share berkongsi, dia banyak ceramah bahasa dia. Saya tengok rumah tadi, aku bagi dia lah ceramah. Maafkan pula. Allah khairan kasiran kepada Ustaz ni. Maafkan Ustaz kan. InsyaAllah daripada Ustaz ceritakan tadi kan, Ustaz cerita daripada Ustaz cerita ni, Ustaz cakap yang saya nampak lah, yang menjawab sikit lain semua. Di mana kita adalah satu ujian kan. Adalah satu ujian di mana kita tengok orang tu, dia tak ada agama kan, dia lagi berjaya. Itu semua satu ujian lah. So, Allah pernah cakap, Allah cakap dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahmu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah cakap, dan tidak aku jadikan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sungguhnya akhirat itu ialah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Jadi Allah cakap, aku ceritakan dunia ni, kau tahu tak untuk apa? Untuk main-main ni, untuk macam kalau kita kan belajar nak pergi Jepun kan, matlamat kita nak pergi main kat Padang tu ke apa? Nak pergi belajar Jepun kan? Belajar kan? Jadi bukannya untuk main-main tu, untuk main petang-petang tu kalau masuk JD, apa tujuan masuk JD? Saya nak main badminton dekat Iwan, saya nak main futsal dekat ni. Tak kan? Macam tu. Macam tu lah. Allah ciptakan dunia ni untuk main-main je. Untuk macam main-main je, tak ada benda. Tapi apa yang lagi penting adalah kehidupan di akhirat kelak kan. Jadi insya-Allah tengok muka adik-adik, akak-akak, abang-abang semua kan, macam ada benda nak tanya kan. Dekat dalam jiwa tu tak sabar-sabar nak mengisi kan, nak hilangkan kekosongan tu. Jadi insya-Allah kita buka soalan kepada mana-mana abang-abang, adik-adik, akak-akak, sisi Kak Ji ke siapa, untuk menanyakan soalan kepada panel-panel kita yang hebat-hebat ni. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Ini mungkin banyak terjadi mungkin pada diri saya sendiri dan orang lain pun juga kan. Macam kita dah tahu dan dah sedar kita ni jiwa kosong kan, macam ada benda tak cukup kan dalam diri kita kan. Tapi rasa takut nak mulakan step tu, untuk langkah untuk perubahan tu, sebab
sayang nak tinggalkan cara hidup kita sekarang. Macam, oh kalau kita berubah atau kalau kita mula mengisi dengan jiwa kita dengan perkara yang sepatutnya, kita akan kehilangan benda yang kita sayang tu, benda yang kita yang selalu kita lakukan. So kalau dalam situasi macam tu, macam mana? Minta penjelasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa takut nak berubah kan? Rasa takut nak berubah. Caranya ialah bagi cara je. Sebenarnya first, bagi saya lah, bagi pendapat saya lah, bagi seorang seorang remaja ataupun seorang yang mungkin pernah berubah. Yang pertama, perubahan yang kita lakukan ni, yang pertama kerana Allah SWT. Jadi yang pastinya ganjaran tu lah, ganjaran perubahan tu lah sebenarnya yang besar bagi kita. Ganjaran yang macam mana? Ganjaran yang Allah janjikan lah dalam Al-Quran dan sebagainya, ataupun di akhirat. Tapi hati kita ni masih lagi terikat dengan jahiliah ataupun maksiat ataupun keburukan-keburukan yang kita cintai kan. Tapi ketahuilah bahawa segala kecintaan kepada maksiat, jahiliah ni sebenarnya lambat laun akan membunuh diri kita. Which is sebab kita tahu kan, dalam kehidupan kita hari ini, dalam dunia kita hari ini penuh dengan macam-macam dugaan kan. So kalau kita tak mulakan langkah tu segera, takut-takut, kemudian sebab kerana apa kita rasa nak berubah? Kerana Allah telah mula memilih kita untuk berubah kan? So kalau takut-takut kita tak nak berubah sekarang, takut Allah tak nak buka dah lepas tu. So bila habis, bila tak ada peluang, so tak ada lah. Allah akan matikan kita dalam keadaan macam tu kan. Dan kita akan menyesal bukan sekarang, tapi menyesal bila dah akhirat nanti kan. Dah mati pun boleh lah nak menyesal kan. Tapi rasanya kita kena fikirlah, sebab kebaikan untuk berubah ni bukanlah berubah kita nak menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka tu kan. So kita kena kita lah yang akan selamatkan diri kita. Bukanlah mak kita, bukanlah ayah kita kan, bukanlah ustaz, bukanlah YouTube ke siapa-siapa kan, Ustaz Zahar Idrus ke kan. So itulah perubahan yang kita buat tu adalah kerana kita untuk kita selamatkan diri kita, untuk kita jawab dengan Allah je lah di akhirat nanti. So jawapan macam tu lah kot. Kalau menjawab lah, Allah Alam. Ustaz kalau ada nak tambah, Cuma saya nak tanya, dia nak ubah apa sebenarnya? Tak, macam ni, kalau ada orang dia nak ubah takut daripada pakai tudung pendek pun lampu. Kalau tak nak pakai tudung lampu pendek-pendek je lah. Dia sikit-sikit. Lelaki nak ubah apa? Dia daripada orang tengok orang pakai kopiah putih nak pakai, dia takut ubah, takut orang pakai. Oh, alim betul, itu ujian. Sebenarnya pakai je lah. Kalau tak nak pakai, tak payah pakai. Nak ubah apa? Nak ubah, kita tak pernah pergi sembahyang subuh dekat surau. Nak pergi kata ini muslimah sejati ke? Kan susah. Itu bila nak berubah, setan datang 20 juta mestinya. Memang begitu. Nampak? Kita nak tengok orang, kita dah ustaz sebut kena petutup awal pakai stokin sampai lutut, contoh. Sebab senang naik tangga, tak nampak apa kita punya keting ni. Kan? Kita pun nak pakai kata ustazah pula. Itu ujian yang setan datang kode kita. Kalau tak boleh pakai, biar dulu. Doa, ya Allah, minta ya Allah berubah ya Allah supaya kau bantu ya. Doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak berubah. Kita reformasi, iaitu perubahan kepada diri. Apa dia untuk ilmu? Ilmu dia ialah dia belajar bawa kenal siapa diri dia. Nak berubah memang setan datang 20 juta. Mestinya. Nampak? Macam saya dulu dekat sampai sekolah pakai saja kopiah saja. Ustaz, sudah. Saya buka balik. Tak pakai. Sebab apa? Aku masuk maktab perguruan pakai songkok.
tukar kopiah putih balik. Tu alim, buka balik, pakai balik. Nampak? Itu ujian. Buka terus. Sampai saya bekerja, saya pakai songkok. Ini mufti ni. Buka balik. Itu ujian. Akhirnya apabila saya kerap datang majlis ilmu yang percuma di universiti terbuka, masjid lah, duduk. Maka kata sunnah Nabi apabila kita amalkan, Allah Ta'ala bagi kita keberkatan dalam hidup. Itu aja. Tanya nak buat apa? Nabi kata buatlah benda yang sikit tapi berterusan, sikit-sikit terus. Dia kena ada kekuatan. Kalau ada kekuatan, habis. Was-was. Bila was-was tu masalah tu macam orang nak berubah. Kan? Dia nak berubah supaya jangan sembahyang angkat takbir 45 kali. Dia ubah. Dia angkat takbir 45 kali. Allah, 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 Allah. Akhirnya imam dah bagi salam. Dah habis dah. Jadi dia nak berubah. Bila orang tengok, dah berubah ke? Dia nak berubah, nak berubah jadi sekali. Sebenarnya bila dia masuk je, dah tahu dah 40 kali ni, nampak? Tahu dah. Tapi hari tu bila dia mengaji, akhirnya dia tahu. Lawan setan, hari tu Allahu Akbar. Habis bayang je, mas biasanya kan 40 kali kan? Macam mana boleh ubah? Allah, dia kata aku ni, dia buat balik 45 kali. Allah. Sebab kawan dia jack, ini masalah. Mesti ada ujian perubahan. Tapi ujian perubahan tu amat besar, perlukan kesabaran. Itu buat sikit-sikit, kalau boleh dia dalam tertutup baru dia terbuka. Nabi berdakwah tersembunyi, dakwah terbuka. Buat sikit-sikit. Nampak? Wallahualam. Terima kasih kepada kedua-dua kita menjawab soalan dengan baik. Jadi betul lah, baik. Jadi kalau ada lagi soalan ke nak tanya? Kalau tak ada, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para panel dan moderator. Jadi saya nak tanya satu soalan yang mungkin jadi masalah kepada beberapa ataupun setengah lah pelajar JD sekarang ni. Ya? Dan diri saya sendiri. Ada bila macam kita nak hafal sesuatu benda kan, contohnya kanji tu lah ada. Kanji tu dia tulisan-tulisan Jepun lah. Dia hafalan. So kadang-kadang bila dah tulis banyak kali, bila dah try nak hafal macam tulis lah 20 kali, 15 kali, goi yang sama tulis banyak-banyak kali sampai tangan sampai getar-getar semua. Tapi still lupa lagi. Benda tu macam tak boleh nak ingat. Kadang-kadang tu kanji wasreru tu pun boleh lupa kan. So bila kita dah susah nak menghafal, susah nak masuk ilmu ni, ada tak kaitan dengan jiwa kosong ni? Maksudnya katakan kalau kita susah nak menghafal tu, jiwa kita kosong ke? Dan betul? Bukan software saya. Software saya tak faham apa. Software Jepun yang jawab. Ada sikit lagi soalan kedua. Jadi katakanlah kalau betul jiwa kosong tu ada kaitan dengan kesusahan nak menghafal, susah nak ilmu semua. Jadi apa cara yang disyorkan? Contohnya macam cara belajar ke, apa yang kita patut buat sebelum belajar ke, keadaan kita semasa belajar ke, macam mana kita nak isi jiwa kosong kita tu, memang specifically memang untuk kita untuk kita menimba ilmu tu. Okey, sebentar. Sebenarnya software saya pun dah lama tak update Ustaz. Loading. Kanji masa dulu duk ingat aja macam mana dia punya stroke. Okey. Soalan susah kan. Sebab dulu pun tak tahu juga nak hafal macam mana kan. Sebab kanji memang susah kan. Jadi terima je lah Ustaz, kanji susah tu. Soalan pertama kan, adakah ada kaitan dengan jiwa kosong? Menghafal kanji. Cuma mana nak kaitkan tu.
Sebenarnya jiwa kosong ni sebenarnya dia akan efek kepada banyak lah maksudnya kan. Mungkin hari ni perbincangan kita lebih kepada ketuhanan kan, bincang hati jadi keras dan sebagainya. Tapi efek kepada study pun ada kan, efek kepada kehidupan pun ada kan. Susah nak ingat jalan kan, susah nak ingat nama orang, susah pergi belajar semua susah kan. Tapi of course ada related lah antara jiwa kosong ni dengan menghafal kanji ni lah. Jadi naturally kanji ni tak betul lah nak jawab macam ni. Jadi tajuk kanji. Tajuk kanji. Mengikut pengalaman yang serba marahan kan, serba miskin ni kan. Sebab dulu memang sangat susah lah kanji ni. Diakui masa zaman belajar dulu rasa-rasa nak drop Nihongo lah, nak keluar kan. Pada tu dah lagi sebulan nak exam EJU ni tu kan, nak habis tapi rasa macam susah kan. Tapi macam mana pun mungkin boleh diatasi lah kan dengan ini salah jawapan kedua lah. Tiada lain hanya dengan Renshu lah. Bosan sikit jawapan dia. Tapi Renshu yang macam mana kan? Adakah Renshu Oh, Renshu ni latihan. Macam dah tak ada lah. Lupa pula kan. Lupa ada software apa. Saya software Arab, payah sikit nak faham. Allah Akbar. Okay, kita Renshu tu, adakah Renshu dengan Renshu dengan terpaksa ke Renshu kerana sebab nak faham kan? Sebab kalau orang belajar kanji ni kan, dia punya basic dia memang paksaan lah pada mulanya lah kan? Sebab rasa macam susah kan. Tapi bila kita rasa macam kita perlu belajar kanji ni supaya kita nak belajar engineering, which is bigger dan dia punya tu lagi besar kan. So nak tak nak kita ikhlas lah maksudnya untuk menghafal kanji tu. Dan kita yang lepas kita hafal tu, kita kena tahu dia punya OYO kan, application dia kat mana. So every time kita teringat kanji tu, so kita terus ingat application kat mana sebenarnya. So itu mungkin technically lah. So minta maaf Ustaz ada ni mungkin terasa sikit. Allahualam. Kalau tak menjawab tu minta maaf. Jadi minta Ustaz jawab dari segi bidang Ustaz. Waktu saya dulu di sekolah agama, saya masuk kalau pertama sekali wajib menghafal 5 surah panjang. Waktu tu masuk saja dia dengan mudah boleh hafal. Dia cepat. Waktu tu kita 13 tahun wajib surah As-Sajadah, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Kahfi hafal. Sebab apa? Bila tengok suasana di sana, pertama sekali tidak ada maksiat dalam sekolah, tak ada langsung. Semua baik. Satu. Itu sebabnya senang. Otak ni bila kita setkan benda baik, dia mudah. Yang kedua, makan yang dibagi, makan yang bagus-bagus. Bukan Maggi-Maggi dia tak, bukan. Maggi tak ada, dia bagi ikan tongkol. Ikan cencaru kita bagi, makan memang set punya. Kemudian suasana dalam sekolah, suasana yang mengajak ke arah kebaikan, tu senang hafal. Maka sebut Allah Ta'ala jadikan manusia dua. Pertama, dia bagi Allah bagi otak dia sekali baca dapat. Dia tak bagi anugerah. Ni anugerah baca sekali dapat. Ada orang dia sama otak Allah bagi tapi kena baca 10 kali. Itu kena terima realiti. Kenapa dia 4 flat, aku 2.5 je? Sebab kita punya otak Allah bagi takat tu saja. Terima je lah. Kita nak usaha baca 40 juta kali baca. Tak boleh juga. Apa ni kanji? Kanji sushi. Aku tak faham lah benda. Memang payah betul nak hafal. Adik saya belajar elektrik, engineer electrical. Memang dia kata nak pecah kepala.
Tapi bila tanya balik, apa yang kau buat kat sana? Buat macam-macam lah. Ada mokok tak? Mokok ni dia boleh merosakkan kita punya alat dan otak. Itu susah tu. Yang kedua, semayang suruh bangun tak? Kejap bangun, kejap tak. Itu Allah Ta'ala tak bagi sangat. Dia hafal juga, tapi hafal dia tu sikit-sikit. Ingat, pertama sekali makan tu halal ke haram? Satu, ini dari segi agama. Halal ke haram? Yang kedua, kita dengan Allah Ta'ala dekat tak dekat? Kalau jauh dengan Allah Ta'ala, masalah. Nampak? Dua ni cukup. Itu sebabnya kawan saya hafiz Quran, dia hafal 30 juzuk, dia balik dari Shah Alam, balik ke sini. Dia naik bas hanya terpandang buku lali perempuan hilang satu muka. Bila hilang satu muka, dia nak hafal balik payah. Apabila banyak sangat, itu baru sikit yang dia tengok. Sebab lelaki, apabila dia banyak tengok buku lali perempuan, dia tengok boleh merencatkan akal. Apa dia tengok? Merah lagi. Nampak? Putih hitam dah. Tengok. Kita punya persepsi rosak. Kita perempuan, bila dia pergi mana-mana, pergi di mana, kita jangan tengok. Itu sebabnya Imam Syafi'i dalam dia punya fiqahnya, perempuan dia kena tutup seluruh badan, dia buka dapat tangan supaya lelaki tak tengok. Sebab lelaki ni dia banyak berfikir. Bila dia banyak berfikir, tengok benda-benda haram, fikir lemah. Nampak? Pertama sekali, apa tadi kan? Makan benda berkhasiat. Saya pesan, mereka belajar ni, pengalaman saya dulu makan burger banyak sangat, jam terus. Jangan makan burger banyak sangat. Burger, pergi pasar malam, burger. Lepas tu spaghetti. Benda tu tak masalah, tu makan banyak sangat. Jadi pesan, makan, kemudian pendekatan Maggi. Pendekatan kita kepada Allah macam mana. Dan yang paling akhir sekali, iaitu saya pesan mereka-mereka yang selalu mengambil wuduk. Ingat, orang yang ambil wuduk, jiwanya tenang dan akalnya Allah bagi kelebihan. Dengan syarat wuduk dia bila batal ambil. Itu bukan senang nak dapat challenge yang itu. Hanya bila dirubah zaman Nabi saja yang betul hitam, legap, hati bersih. Sebab apa? Wuduk batal ambil, sehingga kan Nabi tengok kaki dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mengambil wuduk. Bila wuduk saya automatik malaikat jaga dua kiri kanan, hati bersih, akal sihat. Wallahu a'lam. Aurat maksudnya ada kaitan apabila kita lelaki pakai seluar pendek pergi pergi study, yang perempuan pakai tudung juga tapi agak menjolok dua mata, okey. Kalau satu macam ini, itu Dajjal. Ingat tu. Kalau satu Dajjal, kalau dua tengok, dua Dajjal, kita jahat. Dajjal, saya kata, saya kata lanun baik, nampak? Kita jahat. Sebab kita belajar, tak ada keberkatan. Itu dia punya masalah, itu orang kafir dia. Islam, kalau kita ni belajar buka aurat berjaya juga. Allah bagi rahmat dia, rahim dia akhirat. Sebabnya kita nak pergi keluar mana-mana, tutup aurat. Laki jangan pakai seluar pendek, haram. Itu membawa kepada jiwa dia. Bila haram, jiwa dia kotor. Bila jiwa kotor, walaupun diisi dengan Quran pun, buka aurat juga kotor lagi. Okey, buka aurat lagi tidur dalam bilik dengan roommate pun sama. Jangan pakai spender saja tidur. Kan? Walaupun dengan kawan lelaki tak boleh tengok dia punya aurat perkara yang cantik itu. Tak boleh tengok, cantik putih. Tak boleh. Ni pakai boxer pakai cantik ni, terkangkang pula. Tengok. Kita tengok. Ini semua hati kita jadi hitam balik. Menghafal payah. Nak tahu hafal bagus, macam mana hafal bagus? Tanya budak-budak hafiz, apa yang dibuat. Yang saya tahu, makan benda-benda yang merosakkan akal jangan. Asam Jawa, asam pedas, asam apa? Apa tu? Alah.
jeruk asam boy, aiskrim asam boy. Dan amalkan. Jangan gitu. Makan benda Maggi yang tak rosak, aiskrim tak gula dan gula pula. Tu kan, telan meninggal dunia. Allahu a'lam. Jadi insyaAllah kita tinggalkan persoalan. Kita tinggalkan. Kita ni kita tengok dalam Al-Quran Allah pernah menceritakan kisah Nabi Musa dan kaumnya. Mungkin dekatlah dengan diri kita sebagai pelajar kan. Alhamdulillah Syaitanirrajim. Surah Al-A'raf ayat 138. Alhamdulillah Syaitanirrajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilaha kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Allah cakap yang maksud dia, dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Maka setelah mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala, Bani Israel berkata, wahai Musa, buatkan untuk kami sebuah Tuhan, sebuah berhala lah. Buatkan kami sebuah berhala sebagaimana mereka yang kaum tadi menyembah berhala itu. Lepas tu Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang bodoh, tajhalun. Maksudnya macam kita, macam tadi kan, Allah dah selamatkan kaum Bani Israel ni dengan menyeberang sungai kan, dengan menyeberang laut. Kalau macam dalam situasi kita, mungkin kita pernah mengalami risik exam kan. So kalau kita risik tu, mungkin kalau kita tak lepas risik lagi, kita akan dispisah, betul tak? Jadi time tu Allah selamatkan kita kan. Kita yang berada di sini, Allah selamatkan kita. Tapi lepas tu, bila Allah dah selamatkan tu, kita jadi macam kaum tadi kan. Allah dah selamatkan dia, tapi bila ni dia minta ke Nabi Musa, Nabi Musa, aku nak Tuhan kan, aku nak sembah lah macam diorang. Macam kita, kalau kita dah, insyaAllah dalam sekarang kita mungkin tak ada, kita dah kita dah diselamatkan, Allah selamatkan kita daripada tak kena dismiss. Tapi lepas tu sepatutnya kita bersyukur kan. Kita bukan Allah dah selamatkan aku dah. Lepas tu aku nak buat benda balik kan. Benda-benda yang kita rapat ketika rapat dengan Allah ketika itu saja. Ketika mana ya Allah, esok aku nak risik, kalau aku tak pergi memang aku fail, tolong aku. Tapi bila esok masa kita dah risik, kita macam seolah-olah tak, benda tu tak pernah berlaku dalam hidup kita kan. Jadi insyaAllah semoga yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada mereka. Satu rohani kita pada malam ini, dan insyaAllah satu rohani yang sama akan berlaku. Akan kita buat setiap bulan, sebulan sekali. Pada waktu yang sama ini, Jumaat malam Sabtu, sebulan sekali. Dan ini adalah forum yang satu rohani kita yang terakhir untuk tahun ini. Terima kasih banyak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tahniah pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT di atas kejayaan untuk tahun 2013. Mungkin kali pertama dan juga terakhir, tapi dan bersyukur kerana berjalan dengan lancarnya. Satu program yang sangat baik yang dianjurkan oleh Jabatan Kuasa Mahasiswa, dan saya amat berbangga dengan kejayaan ini dan adalah dijadikan contoh, dan kita sama-sama mengambil iktibar daripada sahabat rohani kita ni untuk kebaikan bersama untuk dunia dan akhirat. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, komen saya syukur Alhamdulillah, kenyang saya dengan siapa rohani yang telah disajikan oleh kedua-dua panel kita. Saya harap untuk future kita boleh buat lagi untuk pengetahuan yang tambahkan lagi lah. Itu saja. Alhamdulillah, saya amat berbanggalah dapat datang ke kolej ini untuk berkongsi ilmu dengan semua pelajar-pelajar yang perlukan ilmu untuk mengisi jiwa mereka yang kosong. Kalau begitu,
takkan berhenti setakat ni saja. Kita perlu berusahalah, termasuk saya dan semua pelajar mencari ilmu sehinggalah mereka berada di lapangan kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan program yang dianjurkan oleh pihak GAD ni akan mendapat berkatan daripada Allah Ta'ala, insya-Allah, dan alasan yang telah diberikan oleh semua yang bertanggungjawab. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita dalam dakwah yang akan tersebar di seluruh Malaysia, insyaAllah. Wallahu'alam. Dan harapan Pandangan abang, pandangan saya, program ini sangat baik diteruskan kerana membuka minda pelajar, sekaligus tajuk-tajuk yang dibincang pun sangat-sangat penting kerana kita sedar masyarakat kita pada hari ini banyak mengalami kekurangan entertainment dalam versi Islami. Jadi kalau kita dapat yang macam ni, walaupun meriah, tapi ada input-input yang kita dapat kita dapat terima lah. Dan yang paling penting, hadirin yang datang ataupun AJK yang ada, saya ucapkan syabas kerana semuanya di kalangan orang-orang muda, generasi hadapan yang kita mengimpikan rumah ataupun orang masyarakat yang lebih baik untuk membimbing negara kita lah dan juga agama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. 2, 3. Jiwakan inovasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah.